Hai, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Jangan lupa subscribe dan tekan ikon loceng untuk set reminder. Untuk hari ini, kita akan belajar 12.2 sistem saraf. Pertama sekali, kita perlu memahami objektif pembelajaran untuk 12.2 sistem saraf. 12.2.1 Pelajar perlu membina carta organisasi dan dapat menerangkan struktur-struktur yang terdapat dalam sistem saraf manusia. Contohnya, sistem saraf pusat, sistem saraf periferi. 12.2.2 Pelajar perlu dapat menerangkan fungsi bahagian sistem saraf pusat, iaitu otak dan saraf tunjang dalam koordinasi dan gerak balas. 12.2.3 Pelajar perlu berkomunikasi tentang fungsi bahagian sistem saraf periferi dalam koordinasi dan gerak balas. Kita akan mulakan pembelajaran untuk hari ini, iaitu 12.2 sistem saraf. Sistem saraf manusia adalah terdiri daripada rangkaian sel saraf, ataupun kita boleh namakan sebagai neuron. Sistem saraf manusia boleh dibahagikan kepada dua subsistem yang utama, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Dalam sistem saraf pusat terdapat otak dan saraf tunjang, manakala dalam sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium dan 31 pasang saraf spina. Fungsi untuk saraf kranium adalah untuk menghantar impuls dari dan ke otak, manakala untuk saraf spina pula adalah berfungsi untuk menghantar impuls dari dan ke saraf tunjang. Raja 12.4. Raja ini menunjukkan organisasi sistem saraf manusia. Sistem saraf pusat, iaitu terdapat otak dan saraf tunjang, dan sistem saraf periferi, terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan dengan otak. Apa yang terdapat dalam otak manusia dan apakah bahagian-bahagian utama yang terdapat dalam otak manusia. Otak manusia adalah terdiri daripada lebih kurang 100 bilion neuron. Otak merupakan pusat koordinasi dan kawalan bagi manusia. Di dalam otak, bahagian-bahagian yang utama adalah cerebrum, hypothalamus, cerebellum, medulla oblongata, dan kelenjar pituitari. Slide ini menunjukkan bahagian-bahagian utama yang terdapat dalam otak manusia, iaitu cerebrum, cerebellum, saraf tunjang, medulla oblongata, kelenjar pituitari, dan hypothalamus. Seterusnya, kita akan mempelajari dengan lebih teliti berkaitan dengan bahagian-bahagian utama yang terdapat dalam otak manusia. Bahagian yang pertama kita akan belajar adalah cerebrum. Cerebrum merupakan struktur yang paling besar dan kompleks dan terdapat pada bahagian hadapan otak manusia. Permukaan cerebrum adalah berlipat-lipat. Tujuannya adalah untuk menampakkan luas permukaan bagi memuatkan lebih banyak saraf. Cerebrum merupakan pusat mengawal emosi, pendengaran, personaliti, penglihatan, tindakan terkawal. Contohnya, kamu berlari, angkat pen,
Yang itu adalah tindakan terkawal yang dikawal oleh cerebrum. Selain itu, cerebrum juga menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Maklumat yang diterima akan dianalisis, diintegrasi, dihubungkan, gerak dan seterusnya gerak balas akan ditentukan dan arahan akan diberi kepada efektor. Contohnya otot dan kelenjar. Selain itu, cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental seperti pembelajaran, kebolehan untuk mengingat, kemahiran berbahasa dan kemahiran matematik. Bahagian kedua yang kita akan belajar adalah cerebellum. Cerebellum adalah berfungsi untuk memelihara keseimbangan badan. Untuk keseimbangan badannya. And then seterusnya untuk mengkoordinasikan pengejutan otot. Contohnya untuk pergerakan badan kamu. Bahagian yang seterusnya kita akan belajar adalah medulla oblongata. Medulla oblongata terletak pada anterior cerebellum. Medulla oblongata adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. Apa itu tindakan luar kawal? Sebenarnya tindakan luar kawal adalah seperti denyutan jantung, bersin, kamu menelan makanan, pergerakan dalam esofagus, contohnya peristalsis, ataupun tekanan darah. Yang ni semua adalah tindakan luar kawal yang akan dikawal oleh medulla oblongata. Bahagian yang seterusnya kita akan belajar ialah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah terletak pada tarsal hypothalamus. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang utama dalam sistem endokrin kerana ia merembeskan hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Contoh kelenjar endokrin yang lain ialah ovari, thyroid, kelenjar pankreas, testis, dan lain-lain lagi. Bahagian yang terakhir yang kita akan belajar dalam otak manusia adalah hypothalamus. Hypothalamus berfungsi untuk mengkoordinasikan homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis adalah menunjukkan kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Misalnya, aras suhu, air, pH, tekanan darah dan sebagainya supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Sebab itu, hypothalamus merupakan pusat kawalan untuk mengawal atur suhu badan, keseimbangan air, tekanan darah, serta mengesan kelaparan, dahaga dan keletihan. Hypothalamus menghubungkan sistem saraf kepada sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Kerana dia mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Seterusnya kita akan mempelajari bahagian yang kedua dalam sistem saraf pusat, iaitu saraf tunjang. Saraf tunjang tergantung dalam turus vertebra. Vertebra adalah menunjukkan kepada tulang belakang. Kalau rujuk dalam gambar raja ini, saraf tunjang adalah terletak dalam turus vertebra di mana ia adalah dilindungi oleh tulang belakang. Selain itu, saraf tunjang juga dikelilingi oleh pendarius cerebrospinal. Pendarius cerebrospinal adalah berfungsi untuk memberi perlindungan dan membekalkan nutrien kepada saraf tunjang. Cuba kamu memerhatikan dalam raja di bawah. Dalam raja ini,
Bentara cerebrospinal adalah mengelilingi otak dan mengelilingi saraf tunjang. Saraf tunjang adalah terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Kamu boleh rujuk kepada raja sebelah. Raja sebelah ini menunjukkan kepada geratan rentas saraf tunjang. Di bahagian tengah saraf tunjang adalah jirim kelabu. Jirim kelabu kelihatan seperti rama-rama atau huruf H. Jirim kelabu terdiri daripada badan sel neuron dan ia adalah dikelilingi oleh jirim putih. Jirim putih terdiri daripada akson yang disaluti dengan sarut mielin dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Saraf spinal pula adalah muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang pendek ataupun akar yang kita namakan sebagai akar dorsal dan akar ventral. Raja ini menunjukkan geratan rentas, struktur terperinci saraf tunjang, bahagian jirim putih dan jirim kelabu. Di bahagian tengah saraf tunjang adalah jirim kelabu. Jirim kelabu kelihatan seperti rama-rama atau huruf H. Jirim kelabu terdiri daripada badan sel neuron keganti dan badan sel neuron motor. Jirim kelabu dikelilingi oleh jirim putih. Jirim putih pula mengandungi akson bersalut mielin. Saraf tunjang mengandungi jirim putih dan jirim kelabu. Selain itu, saraf tunjang juga mengandungi struktur yang lain, yaitu akar dorsal, ganglia akar dorsal, akar ventral, saraf spinal. Akar dorsal mengandungi akson neuron terior yang menghantar impuls saraf dari reseptor terior ke saraf tunjang. Manakala ganglia akar dorsal ialah badan sel neuron terior terkumpul di bahagian ganglion akar dorsal. Akar ventral mengandungi neuron motor yang menghantar impuls saraf dari saraf tunjang ke efektor. Saraf spinal mengandungi neuron terior dan neuron motor. Fungsi saraf tunjang adalah memproses beberapa jenis maklumat terior dan menghantar gerak baras melalui neuron motor, mengawal tindakan refleks dan menghubung otak dengan sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi adalah berfungsi untuk menghubungkan reseptor terior dan efektor kepada sistem saraf pusat, iaitu otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi adalah terdiri daripada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Sistem saraf soma adalah berfungsi untuk mengawal semua tindakan terkawal. Contoh tindakan terkawal adalah seperti bercakap, berjalan, berlari, dan sebagainya. Sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal, seperti denyutan jantung, pengecutan saraf darah, dan sebagainya. Tengah ini, tamatlah pembelajaran untuk 12.2. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Thank you. Jumpa lagi.